Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baiklah, untuk aktiviti kokurikulum hari ini, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM SK Kem Kerendak 2, kita akan belajar tentang peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas. Maksud peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas, bahasa Inggerisnya First Aid Kit atau kit pertolongan cemas, adalah koleksi bekalan dan peralatan yang digunakan untuk memberi rawatan perubatan. Peti pertolongan cemas wajib ada di setiap rumah-rumah pejabat mahupun sekolah. Gambar peti pertolongan cemas. Ini adalah contoh-contoh peti pertolongan cemas yang kita perlu ada. Ada bentuk macam ni, ada juga bentuk macam ni. Semuanya adalah peti pertolongan cemas. Barang yang perlu ada dalam first aid kit atau peti pertolongan cemas. Pertama, plaster. Kedua, bandage. Ketiga, kain anduk. Triangular bandage. Keempat, gauze ataupun gauze ataupun gauze, iaitu kain kasar perubatan. Kelima, cotton ataupun kapas. Keenam, povidone iodine. Ketujuh, krim pemanas. Kelapan, gunting. Kesembilan, micropore. Kesepuluh, paracetamol. 11, Ponstan, mefenamic acid. Ke-12, ubat gastrik. Ke-13, loratadine. Ke-14, Maxolon atau metoclopramide. 15, Lomotil atau difenoxylate dan atropine. Okey, yang ustaz sebut ni mungkin salah ataupun betul bahasa-bahasanya. Kamu boleh cari cara sebutan sebenar dalam internet. Ini adalah 15 perkara ataupun barang yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Baiklah, kita tengok satu-satu barang yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Plaster. Plaster ini merupakan barangan asas yang semua first aid kit ataupun peti pertolongan cemas perlu ada. Ia boleh digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang tidak mengalami pendarahan yang teruk. Ini gambar contoh plaster. Macam-macam jenis plaster ada. Boleh simpan dalam first aid kit ni mana-mana jenis plaster. Seterusnya, bandage. Terdapat dua jenis bandage, iaitu bandage biasa dan bandage segitiga atau triangular bandage atau kain anduk. Di sini
Ustaz terangkan penggunaan bandage biasa ini dulu. Terdapat beberapa penggunaan untuk alatan ini. Yang pertama adalah untuk membalut luka. Yang kedua adalah untuk membalut kawasan yang bengkak. Ini adalah contoh bandage yang perlu ada dalam first aid kit ataupun peti pertolongan cemas. Seterusnya, kain anduh, triangular bandage. Terdapat pelbagai fungsi untuk alat ini dan dalam video ini, Ustaz akan menceritakan 3 fungsi sahaja. Pertama, sebagai anduh ketika patah tulang tangan atau patah tulang selangka, clavicle. Okey, nak tahu sebutannya kamu boleh cari dalam internet cara sebutan perkataan ini, iaitu tulang selangka. Kedua, membalut luka atau membalut kawasan lebam. Ketiga, digunakan sebagai mask ataupun topeng. Ini adalah contoh kain anduh yang perlu ada. Kalau kita tengok dalam gambar ni, kain anduh digunakan ketika patah tulang tangan. Ini caranya. Seterusnya, gauze ataupun gauze, kain kasar perubatan. Kain kasar atau gauze ini selalunya digunakan untuk menutupi luka yang besar. Ia juga boleh digunakan untuk membersihkan luka yang kotor. Gauze ini terdiri daripada jejaring benang dan ia tidak tercabut bila ditarik daripada luka. Terkadang ada yang menggunakan cotton ataupun kapas untuk menutupi luka. Keadaan ini akan menyebabkan serpihan kapas akan melekat pada luka apabila ia dibuka. Oleh itu, gunakan gauze berbanding cotton ketika menutup luka. Kalau kita ada luka pendarahan ataupun kalau kita jatuh, luka di siku ke, di lutut, kita perlu bersihkan luka tu dengan gauze ni. Lepas tu kalau kita nak tutup luka tu pun perlu menggunakan gauze ni. Tidak digalakkan menggunakan kapas sebab kapas akan melekat pada luka. Cotton ataupun kapas. Kapas pula selalunya digunakan untuk membersihkan luka. Jika luka tersebut tidak terlalu kotor, maksudnya tidak mempunyai benda asing seperti tanah, kaca, batu dan sebagainya, luka tersebut boleh dibasuh dengan air biasa dan cotton digunakan untuk membersihkan kawasan tersebut. Jika luka itu kotor, gunakan air bersih untuk membersihkan kekotoran terlebih dahulu. Kemudian sapu dengan larutan antiseptik iaitu iodin menggunakan cotton untuk membunuh kuman di bahagian tersebut. Kegunaan kapas ni untuk bersihkan luka sekiranya luka tu tidak ada benda asing. Seperti yang Ustaz telah sebutkan tadi, cotton ni juga ataupun kapas ni juga digunakan untuk menyapu luka dengan larutan antiseptik iodin yang warna kuning tu. Povidone iodine. Ia merupakan larutan yang berwarna kuning. Larutan ini mengandungi unsur iodin yang berfungsi untuk membunuh kuman antiseptik di kawasan luka. Jika kawasan luka itu besar dan kotor, gunakan larutan ini untuk membersihkan luka tersebut. Ni, contoh
iodin yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Dia berwarna kuning. Cecairnya berwarna kuning. Kita boleh menggunakan kapas tadi untuk membersihkan luka. Krim pemanas. Krim pemanas ini selalunya digunakan untuk merawat sakit otot dan juga kekejangan otot. Seseorang yang sakit otot dan tidak mempunyai luka pada bahagian tersebut, maka anda boleh menggunakan krim ini untuk mengurangkan sakit di bahagian tersebut. Ini adalah contoh yang ustaz biasa guna untuk sapu sekiranya sakit otot ataupun kekejangan otot. Nama dia Flanil. Mana-mana krim-krim pemanas pun boleh. Tapi ini adalah contoh Flanil. Biasa kalau kita pergi klinik pun doktor akan beri krim pemanas ni. Yang seterusnya adalah gunting. Apakah tujuan gunting dalam peti pertolongan cemas? Gunting penting untuk memotong gauze, bandage dan sebagainya. Oleh itu, jangan lupa untuk meletakkan ia dalam kotak first aid anda. Ingat, dalam first aid pun mesti ada gunting untuk kita potong. Micropore. Micropore ni macam selotip yang digunakan untuk melekatkan beberapa perkara seperti melekatkan gauze pada kulit, melekatkan bandage supaya ia tercabut dan apa-apa yang berkaitan. Supaya ia tidak tercabut dan apa-apa yang berkaitan. Ini adalah contoh micropore. Sebutan dia, kalau nak tahu sebutan sebenar, boleh kamu cari sebutan dia dalam internet. Macam mana sebutan micropore. Ini adalah contoh jenis selotip yang kita gunakan untuk lekatkan gauze ke, melekatkan bandage supaya tak tercabut. Okey, seterusnya dalam first aid kit juga ataupun peti pertolongan cemas juga perlu ada ubat-ubatan. Ni ubat-ubatan yang perlu ada adalah paracetamol. Ubat paracetamol ini merupakan ubat yang wajib ada dalam kotak first aid kit sebab ia boleh memberikan rawatan awal terutamanya bagi mereka yang baru sahaja demam. Paracetamol. Bahkan ia juga boleh digunakan sebagai ubat tahan sakit. Ini adalah kegunaan paracetamol. Kalau demam, orang kata tindakan awal ataupun rawatan awal, kalau demam, kita bagi makan paracetamol. Ia juga boleh berfungsi sebagai ubat tahan sakit. Kalau terjadi apa-apa, kita boleh beri juga paracetamol untuk sebagai ubat tahan sakit. Seterusnya ubat Ponstan, mefenamic acid. Ponstan ni merupakan salah satu jenis ubat tahan sakit. Ni pun ubat tahan sakit. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan sakit-sakit otot, sakit disebabkan luka dan sebagainya. Pastikan anda tidak mempunyai alahan dengan ubat tahan sakit. Kalau kamu ada alahan, kamu tak bolehlah makan ubat tahan sakit. Maksud ustaz alahan kepada ubat tahan sakit. Kalau kamu ada alahan kepada ubat tahan sakit, kamu bagi tahu, jangan makan. Ini adalah contoh ubat Ponstan.
ubat tahan sakit. Kalau otot ke, luka-luka ke, sakit sangat, boleh makan ubat ni sebagai tahan sakit. Seterusnya ubat gastrik. Ubat gastrik yang boleh digunakan adalah jenis antacid, iaitu berfungsi untuk menetralkan asid di dalam perut. Anda boleh cuba simpan tablet Gelusil yang mengandungi magnesium trisilicate di dalamnya. Anda juga boleh cuba Gaviscon dalam paket kecil ini. Gunakan ia bila perlu. Ni contoh Gaviscon. Iklan dalam TV selalu ada. Gaviscon Double Action ni cuba guna, boleh kita simpan dalam first aid sebagai ubat gastrik. Seterusnya, Loratadine. Loratadine ni digunakan untuk mereka yang menghadapi selsema dan alahan. Kalau ada alahan ke, ada selsema ke, kita boleh guna ubat Loratadine ni. Perlu juga ada dalam peti pertolongan cemas. Ini adalah contoh daripada Pharma Niaga Loratadine. Maxolon, metoclopramide. Ubat metoclopramide pula digunakan sebagai ubat tahan muntah. Jika ada yang mengalami keracunan makanan dan muntah-muntah, maka ubat ini sesuai digunakan. Ini adalah contoh ubat Maxolon, ubat tahan muntah. Kalau salah makan ke, boleh guna ubat ni sebagai ubat tahan muntah. Ni pun perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Seterusnya Lomotil, Difenoxylate dan Entropin. Lomotil pula adalah ubat yang digunakan untuk mengurangkan cirit-birit. Kalau kamu ada cirit-birit, barang ni ataupun ubat ni, Lomotil ni perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Untuk cirit-birit, perlu ada juga dalam peti pertolongan cemas. Okey, kesimpulan yang Ustaz dapat buat dekat sini, kotak first aid kit ataupun peti pertolongan cemas merupakan salah satu barang yang penting dan memerlukan komitmen seseorang untuk menjaganya. Jika ada kekurangan perkakasan di dalam itu, cepat-cepat isi ia balik supaya orang ramai boleh menggunakan ia. Boleh dapatkan ubat-ubatan ini di farmasi dan bertanyakan soalan kepada ahli farmasi. Kita perlu ada peti pertolongan cemas ni sebagai salah satu bahan ataupun barang yang sangat penting dalam kehidupan kita ni. Kita letaklah peti pertolongan cemas ni dekat rumah, dekat sekolah, dekat dalam kereta pun perlu ada. Lepas tu kita jaga dia elok-elok. Maknanya kalau barang dalam tu dah kurang ataupun dah habis, kita tambah, kita beli, kita letak balik dalam tu. Kita boleh dapat semua ubat-ubatan ni dekat farmasi. Kita kalau tak faham juga, boleh tanya ataupun minta pendapat kepada ahli farmasi ataupun minta nasihat doktor barang yang kita nak simpan dalam peti pertolongan cemas ni. Ustaz harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini, dan Ustaz harap kamu ingatlah tentang kepentingan peti pertolongan cemas. Sekian saja aktiviti kokurikulum kita pada hari ini. Ustaz harap kamu faham dan sentiasa ingat apa yang kita telah belajar pada hari ini.
kita boleh gunakan pelajaran pada ini untuk ataupun dalam kehidupan kita seharian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua.